Okey. Untuk tajuk normal, Mama Z dah fikirkan dengan kawan-kawan Mama Z nak buat inovasi yang ini, kita bagi dalam bentuk warna lah. Pelajar akaun ni dia suka warna. Yang penting untuk tajuk normal, pelajar mesti ada maklumat yang pertama iaitu mean. Dia kena tahu mean dan dia kena tahu variant. Okey, itu yang pertama. Kemudian rumus nombor 1 ni dia bagi kat kita. Dia bagi semua dekat kita. Rumus dia bagi. Cara nak tukar X menjadi Z pun dia bagi juga rumus. Jadi tak ada dah istilah tak tahu sebab kita bagi semua. Lepas nasihat Mama Z, kita kena lukis kulit siput ni, kalau tak kita tak tahu. Tadi Mama Z dah betulkan hurin, Mama Z dah betulkan Mirza, Mama Z dah betulkan Afida yang tanya soalan tadi. Benda ni lah dia tanya. So Mama Z memang suruh lukis kulit siput. Dan kalau tadi yang Mama Z ajar tadi, yang macam sebelah sini ni, dia diskrit. Jadi yang Fatin tambah yang Afida sama dengan 1. Yang tadi sebab dia diskrit, kita boleh cerita pasal roti john. Oleh kerana norma ini adalah continuous, dia akan membentuk bell shape. Bell shape ini ada kawasan-kawasan yang membahagi dia. Kat sini membahagi, kat sini. Jadi Mama Z buat warna-warni. Yang penting, kuning campur biru campur dengan pink, jumlahnya mesti 1. Bergantung kepada warna-warni yang ada di situ, berbeza dengan diskrit tadi tentang roti john. Ada pensel. Okey, tu berbeza. Enggak. Jadi ampun kat dia, dia ter. Okey, so cara nak selesaikan, yang pertama kena baca soalan kerana soalan nanti adalah soalan berayat. Bila awak baca soalan tu, yang pertama awak cari dulu nilai maklumat tentang mean. Kalau diberi dalam soalan, kalau tak bagi, tulis dalam bentuk misai tu. Misai bergulung tu. Yang kedua, cari dalam soalan tentang nilai variant ataupun standard deviation. Biasanya soalan bagi nilai standard deviation. Tapi yang nilai yang patut tulis di sini ialah nilai variant. Sebab itulah semasa latihan Mama Z buat kuasa 2. Kemudian pelajar kena tukar masalah soalan tu, dia akan bagi dalam bentuk X, pelajar kena tukar menjadi Z dengan merujuk kepada rumus di muka surat depan. Step ketiga, walaupun tak suka, walaupun mata sting begitu, kena juga lukis kulit siput tu. Walaupun tak ada markah, kena lukis. Kalau tak nanti, seperti Hurin tadi, dia tanya, Mama, dari mana datang negatif tu? Begitu. Okay, jadi kena lukis. Lepas kita dah lukis, kita akan guna yang Mama Z ajar tadi, kuning campur biru campur pink tu, sama dengan 1. Barulah kita boleh baca buku statistik kita. Mudah je nota untuk tajuk normal. Yang susahnya adalah soalan tu bentuk ayat. Tu yang menyebabkan dia jadi susah. Okay? So, Mama Z ambil soalan dari Kolej Matrikulasi Labuan. Okay? Mama Z nak tunjuk soalannya. Mama harap sangat tidaklah terlalu panjang ayat dia nanti. Just nice lah pelajar. Pelajar sekarang tak suka ayat-ayat sangat. Mama Z doakan semoga tak ada ayat yang berbelit-belit. Tahun lepas berbelit-belit. Sini awak berbelit-belit. So Mama Z harap tahun ni tidak berbelit lah. Okey. So bila kita baca ayat pokok di sini, ayat pokok dia ni panjang. Dia mention dia adalah normal.
lega kita. Okay, bila dia mention normal, lega kita. Tak perlu nak fikir dah. X bertabur secara normal, kita nak cari nilai min. Min dia bagi 2, 6, 3, 6, 2, koma. Dan dia bagi nilai standard deviation. Mama Z kena tulis 6500. Mama Z tak boleh berhenti dekat situ. Mama Z kena buat kuasa 2. Sebab markah di sini untuk variant. Yang 6500 tu adalah standard deviation. Boleh faham tak maksud Mama Z tu? Boleh ke? Markah pertama tu? Boleh ke? Mama Z buat penghadang dekat sini sebab tajuk yang bawah ni tajuk baru nanti. Okey. Kemudian, step yang seterusnya, lepas baca soalan tu, Mama Z kena ambil dulu ayat matematik A tu dulu. A, dia kata what percentage earn below. Kita faham maksud below tu kecil. Below. 2, 5, 0, 0, 0. 3 butir kosong. Dan kita dapati inilah dia huruf X. Dan Mama Z ajar kena X, kena tukar jadi Z. Kita akan bertukaran di sinilah. Dia akan jadi proba, dia akan jadi huruf Z. 25000 tolak min kita 26362 bahagi dengan standard deviation. Bukan bahagi dengan variant, bahagi dengan standard deviation. Okey, sama dengan sebelum lukis kulit siput tu, pemudahkan dulu yang ni. Okey, Z kurang dari, Mama Z lupa dah. Lama dah Mama Z buat soalan labuan ni. Serak suara-suara bulan puasa buat. 2, ya Allah. 25000 tolak, Mama Z terputus ke tak ni? 26. Tak takut kecek sore. Besok dah kecek sore, tapi awak ni sebab malas nak ulang dah. Dapat negatif Negatif 0.2095. Tapi Mama Z kena ambil 2 decimal saja sebab nak baca buku stat kita 2 decimal je. Negatif 0.21 21. Okey, 21. Sekejap, nanti pelajar tanya pula berapa pula Mama Z ambil 2. Kena tunjuk buku stat. Sabar, pelajar lama dah kan tak belajar. Sikit je. Ni, bila Mama Z baca ni, tengok mula-mula Mama Z baca hot ni. Contoh 0.2. So Mama Z tulis 0.2. Katakan Mama Z baca hot ni. Dia akan jadi tambah 0.02. Acok tambah, berapa desimal jadi? Berapa desimal ni? 0.22. 2 desimal saja ni. Buku stat yang kita nak baca banyak-banyak ni 2 desimal saja. Sebab itu yang kat sini walaupun nomornya panjang, masya-Allah, sekejap. Walaupun nomornya panjang, Mama Z terpaksa baca 2 saja kerana desakan buku stat. Kalau ikutkan Mama Z nak tekan kalkulator je, tapi kita kena guna buku stat. Okey, tu stat yang kedua, tukar. Stat yang ketiga tu, siput tu. Nak kena lukis siput. Okey, kalau tak yakin, guna pembaris. Guna pembaris. Siput pelajar kan kedut-kedut. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Ni naik sikit. Turun balik. Gitu siput. Inilah kat tengah ni kosong. Dan tiba-tiba kita tengok ada negatif ni. Jadi kita lukislah belah sini.
negatif 0.21. Tanda sini, Mama buat warna kuning. Tanda sini kecil. Jadi Mama lorek belah sini kecil. Boleh faham ke? Boleh, Mama. Okey. Tetapi kawasan negatif ni dalam buku statistik yang Mama Z tunjuk tadi, semua nilai yang dia tunjuk ni semuanya positif. Semua positif belakang. Jadi kat sini tak boleh baca kawasan kuning. Mama Z pun lipat 0.21 negatif, mari sini dia jadi positif 0.21. Jadi kawasan kuning hak sana Mama Z reflect ke sebelah sini. Itulah kisah dia. Jadi dekat sini tak perlulah satu tolak tu, tak perlu sebab Mama Z cuma lipat saja kulit siput ni. Lipat kuning sana, terjemahkan belah sini. Jadi bacaan ini akan menjadi PZ besar dari 0.21. Bila Mama Z rujuk buku stat, 0.2 situ, 0.2 sini dan kita tambah ni. So nilai yang dibaca adalah 0.4168. 0.4168. Bila kita tengok soalan, dia nak what percentage. Jadi Mama Z pun kena tukar jadi percentage 41.68%. Okey, boleh? Okey, Mama Z nak buat yang B pula. Dia bagi dalam bentuk peratus, awak tukar dia jadi 0.0179. Awak tukar. Okey? Lepas tu dia kata above Y. Above Y. So Mama Z tulis sini Probability X above Y sama dengan 0. Berapa dah tadi? 01. 0179. 0179. Okey, kemudian kita tak boleh cari terus. Kita kena tahu dulu yang ini duduk wing kanan ataupun wing kiri. Kita kena buat kajian dahulu. Ini contoh kalau tak guna pembaris. Ini okey. Katakan kita kata dia berada di sini. Duduk sini kot kita kata. Kemudian tanda kat sini besar. Jadi Mama Z lorek besar belah kanan. Okey. Kita kena mikir gini masa exam. Cuba awak kaji 0.0179 ni adakah menggambarkan luas yang kuning ni? Logik ke tak logik? Tidak. Jadi Tak logik. Tidak logik. Jadi dia tidak boleh berada di sini. Tidak logik kerana separuh ni saja yang Mama lorek ni dah 0.5. Tambah ni pula mungkin jadi 0.8. Tapi dia bagi 0.0. Jadi kita kena reject jawapan ni. Pada kita buat yang baru. Kita buat yang baru. Kalaulah di sini kosong, nilai Y tu berada di sini. Besar tu bermaksud kawasan tu di sini. Okey, sekarang 0.0179 menggambarkan kawasan kuning, logik atau tidak? Logik, Mama. Iaitu baru logik. Dan Mama dah bagi tahu, buatlah tanda positif di sini sebagai guideline. Okey, sekarang Mama Z dah lukis kulit siput. Mama Z tak tukar lagi X jadi Z. So yang ini bila kita tukar, dia akan jadi P Z besar dari Y tolak
26362 per dengan 6500 sama dengan 0.0179. Kemudian nilai ini di sebelah kiri ni adalah probability. Nilai di sebelah kanan juga adalah probability. Mama Z nak nyahkan probability supaya yang tinggal ialah Y tolak 26362 per 6500. Mama Z nak tukar benda ni kepada bukan probability. Macam mana cara nak tukar? Mama Z kena rujuk jadual. Kita kena try dulu jadual 4. Okay, kita kena try dulu jadual 4. Kita nak cari 0.01. Okay, kita nak cari 0.01. 0.0. 0.017 berapa tadi? 9. Tapi hok ni tak ada 9 kan? Hok ni paling dekat kan? Tak ada. Jadi, Ya. oleh kerana dekat sini tak ada nombor 9, jadi kita kena rujuk jadual yang satu lagi. Jadual 3. Okey, jadual 3. Okey, caranya tadi masa awak tengok jadual tadi, nilainya CP-CP dekat 2.1. CP-CP. Jadi senang nak cari. 2.1 berada di sini. 2.1 ada kat sini. CP-CP. Kita cari nombor berapa tadi? 179. Ada dah. Ada dah. Jadi jawapan kita adalah 2.1 tepat. Iaitu nombor di sini ialah positif 2.1. Kalau dia berada di sebelah sini tadi, kita akan buat negatif. Tapi tak, kawasan kuning kita berada belah kanan. Jadi kita boleh teruskan pengiraan. Yang pertama, 2.1 kita darab dengan 6500. Lepas dapat jawapan ni, kita tambah dengan 26362. Betul ke tak saya ni? Dapat Y sama dengan RM 40012. Tapi sekejap dia tulis macam ni. RMY. Jadi sama dengan tu. Jadi Y itu sendiri adalah 40012. Yang Mama Z buat latihan ni, Mama Z buat nilai belah kanan. Nanti pelajar kena test juga nilai belah kiri. Macam mana nak test? Awak buat soalan tahun lepas. Okey, awak buat soalan tahun lepas. Okey, selesai itu. Dia agak laju sedikit sebab Mama Z. Okey, ada soalan tak nak tanya sampai situ? Kalau yang tu Y tu memang jawapan last dia 40012 ke? Kalau buat dalam RM tu? Kita maafkan. Tapi sebagai pendidik, Mama kena ajar yang betul dulu. Tapi kalau pelajar tersasul nanti, kita maafkan. Sebab soalan tanya bukan cari nilai RMY. Dia kata find Y saja. Tapi jarang pelajar dapat jawapan tu. Biasanya pelajar tak jawab. Gitu. Tapi kita bagi harapan dulu kat pelajar. Jawab. Okey, jawab. Okey, last Mama Z ambil masa lagi 15 minit. Okey, kadang-kadang soalan asalnya memang berasal daripada binomial. Tiba-tiba, okey, elok je. Mula-mula 15 dia punya patient. Tiba-tiba dia bertambah dengan dahsyatnya 100. Lepas tu dia suruh pula buat approximate. Bermaksud akan berlaku perubahan. Soalan A adalah soalan binomial. Soalan B akan berubah menjadi normal. Sebab itu Mazet ajar binomial dengan normal ni dekat-dekat. Itu tujuan dia. Binomial semua kena tahu dia adalah
discrete, normal adalah continuous. Memanglah bila roti john nak tukar jadi kulit siput ni memanglah kena buat sesuatu. Okay, kena buat sesuatu. Jadi nak buat approximation, kita kena ada 4 langkah. Yang pertama, kita kena kira nilai mean. Mean adalah N darab P. Kenapa pentingnya mean? Kerana dalam normal nanti kita perlukan mean di sini. Okay, step yang kedua, kita kena cari variant. Rumus variant N darab P darab Q. Okay, N darab P darab Q. Kenapa pentingnya variant? Sebab Mama Z perlukan maklumat yang kedua di situ. Kemudian, step yang ketiga, sebab daripada roti john tukar jadi kulit siput, dia benda baru. Okay, perubahan benda baru. Kita kena buat correction for continuity ataupun continuity for correction. Mana satu saya lupa dah. Correction for continuity rasanya. Jadi untuk mudahkan pelajar, Mama Z ringkaskan dalam nota kuliah konsep miskin dia akan terima 0.5. Kalau dia kaya, dia kena derma 0.5. Itu konsep yang Mama Z perkenalkan dalam nota lagi. Dan step yang keempat, macam yang tadi, kita kena buat pertukaran X menjadi Z. Okey, macam mana benda ni berlaku, Mama Z akan tunjuk dengan menyelesaikan soalan daripada pelis. Okey, soalan daripada pelis. Harap cukup masa. Kalau terlebih, kalau pelajar nak left boleh, tapi Mama Z akan teruskan sehingga habis sebab rakaman ni akan diguna pakai untuk kelas lain. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, soalan yang pertama. Dia bagi 10%. So, P sama dengan 0.1. Okey, itu saja dalam ayat pokok. Dalam ayat ranting, dia bagi N sama dengan 15. Okey, dah cukup maklumat. X bertabur. Secara binomial, N kita 15, probal kita 0.1. Ayat di atas menceritakan menderita ataupun sakit kerana demam denggi. Cerita di atas. Cerita pokok. Kemudian cerita ranting, dia kata daripada yang demam panas tu, less than 6. Confirm dengue fever. Tadi ayat pokok dengue fever, yang bawah pun dengue fever juga, benda yang sama. Lepas tu dia kata less than 6. So 4 proba less than 6. Kemudian kita tahu less than 6 tambah more equals 6 sama dengan 1. Jadi kalau kita nak cari proba X kurang dari 6, samalah juga 1 tolak proba X besar sama dengan 6. Okey? Dan kita boleh rujuk buku stand. Kita tengok N dia 15, P dia 0.1. So kalau Mama Z rujuk buku stand, ya ini kot. Bukan. Mama Z tak buka lagi. Okey, so Mama Z nak cari 0.15. Salah. 0 berapa tadi? N dia berapa? 0.1. 0.1 dengan 15. 0.1, 15. Okey, 0.1. Ni 0.1 kat sini. 0.1. 0.1. 0.1. Dan Mama Z kena baca nombor 15. Okey, nilai kita tadi adalah nombor 6.
Okey, nombor tadi adalah nombor 6. So, Mama Z kena baca hot ni. Okey, 0.0022. Okey, Mama Z tulis sini. 1 tolak 0.0022. Jawapan akhirnya 1 tolak 0.9978. 0.9978. Jangan bunda lah yang ni. Jangan bunda. Okey. Waktu selesai dah yang pertama. Yang kedua, dia kata exactly 10 patient. Kena sabar dulu. 10 patient. Dia kata kat sini. Tengok ayat dia. Dia sakit demam denggi ke tak? 10 patient ni, dia bukan cerita tentang demam denggi. Dia cakap bebas dari demam denggi. Tengok soalan daripada penulis, dia dah mula convert. So, maksudnya kat sini, X bertabur secara binomial 15, di sini ialah 0.9. Okey, ada soalan tak kenapa 0.9 ni? Okey, Mama Z buka kepada soalan sebab video belum tentu awak tengok. Sebab 1 tolak 0.1. Sebab 0.1 tadi demam denggi. 0.9 ni bebas dari demam denggi. Free. Jadi kemudian dia tanya exactly 10. For probability X equals to 10. Jadi Mama Z kena take note. Nombor ni tak ada dalam buku stat. Jadi Mama Z akan guna rumus 15C 10 darab 0.9 kuasa 10 darab 0.1 kuasa 5. Macam tu. Kita kena alert. Jangan kata Mama Z tak payung, dah payung dah ni. 15 shift bahagi 10 darab 0.9 kuasa 10 darab 0.1 kuasa 5. Jawapannya 0.0105. 0.0105. Sangat bagus soalan daripada penulis ni kerana soalan pertama lurus, soalan kedua dia twist. Okey? Sangat bagus. Ni pensyarah yang berpengalaman buat ni daripada penulis ni. Kebanyakan pelajar akaun berada di Perlis. Okey, kemudian tibalah B. Apabila X bertabur secara binomial N meningkat secara mendadak dan dia masih cerita lagi tentang high fever iaitu 0.1. Kemudian dia kata approximate. Jadi Mama Z kena buat perkara yang pertama iaitu min sama dengan 100 darab 0.1. Mama Z dapat 10. Step yang kedua, Mama Z kena buat variant sama dengan 100 darab 0.1 darab 0.9. Berapa dapat? 9. Apakah kepentingan dua maklumat ni? Maka Mama Z dapat X bertabur secara normal, min Mama Z 10, varian Mama Z 9 ataupun 3 kuasa 2. Itulah kepentingan nombor 1 dengan nombor 2. Kemudian apabila Mama Z baca 9 hingga 14, tidak ada perkataan between. Step nombor 3. Mama Z nak buat step nombor 3. Tidak ada perkataan between. Jadi proba 9 X 14. Step nombor 3, Mama Z dapati bila Mama Z baca ke sana, dia adalah tanda besar, dia adalah kaya. So yang ini kaya tinggal lagi 8.5.
Bila Mama Z baca ke sini, simbolnya adalah kecil, dia kena menerima, jadi 14.5. Mama Z sedang membuat proses CFC. Ada soalan tak sini? Tak ada, Mama. Tak ada. Step yang keempat. Okay, step yang keempat, Mama Z nak buat perubahan daripada X menjadi Z. Jalan kerja kita akan menjadi P 8.5 tolak min per standard deviation. X menjadi Z 14.5 tolak 10 per dengan 3. Okey, kita nak tengok jadi apa. Acu kira. Jadi berapa? Saya lupa dah. Soalan perlis ni mula-mula saya buat. 8.5 tolak 10 per dengan 3. Negatif 1.2. Negatif 0.5 yang belah sinun 1.5. 1.5. Okey. Dan Mama Z kena lukis kulit siput. Kulit siput. Saya takut saya salah Saya buat dengan pembaris lah. Tangan ketar dah nulis 90 darjah ni, ketar tangan-tangan. Cuma kita tak boleh nak tunjuk ke pelajar yang kita ni ketar. Nampak tu lukis ketar-ketar tu. Kat tengah-tengah ni kosong. Negatif 0.5, Mama Z kena lukis belah kiri lah. Negatif 0.5. Okey, Mama Z ada 1.5 tu positif. Positif 1.5. Jadi bila ada kawasan macam ni, macam Mama Z buat tadi, Mama Z highlight warna-warni ni. Kalau pelajar ikutlah, pelajar nak guna highlighter ke, apa ke, janji pelajar faham. Okey, so hak ni. Okey. Sorry comot sikit. Jangan lupa ambil gambar dah. Daripada bilik tu ambil gambar. Okey, so sekarang ni yang kita sedang buat ni yang kita sedang buat ni adalah kawasan warna biru. Okey, kawasan warna biru. So kalau kita tengok kuning tambah biru apa ia terbuka ke? Tambah ungu. Derah tutup. Mama Z malas dah nak rekod dia lenguh. Kuning campur biru campur ungu sama dengan 1. Okey. Yang kita nak cari warna apa sebenarnya? Kuning, biru atau ungu? Biru, Mama. Kita nak cari biru. Biru sama dengan 1 tolak kuning. Yang ini siapa tanya saya? Siapa tanya tadi? Kenapa negatif? Saya lupa dah. Tak ingat dah. 1 tolak warna kuning tu Z. Lepas tu ada negatif 0.5. Dia berada belah kiri sebab tu tanda kecil. Okey. Kemudian tolak warna ungu, warna purple, probability. Z. Nombor 1.5. Dia berada belah kanan ke kiri tu warna ungu? Kanan, Mama. Kanan. Kalau yang ni pelajar nak buat sama dengan pun tak ada masalah. Tak ada masalah sangat-sangat. Okey. Kemudian kita tahu yang Mama royak tadi, nombor negatif ni tak ada dalam buku stat. Tadi Mama tunjuk dah. Semua positif-positif belakang. Jadi sini akan jadi 1 tolak proba Z besar sama dengan 0.5. Mama tukar hak warna kuning hak belah ni. Mama reflect belah sini pula. Biar hidup belah sini warna kuning ni. Mama reflect sebab kes tak boleh baca. Warna kuning hak depan tadi hidup belakang pun boleh. Kemudian tolak dengan probability Z besar sama dengan 1.5. Kita akan baca buku stat. Harap-harap betul lah.
Okey, kita akan baca buku step 0.5 dulu. 0.5. Buku step kita. Table 3. Okey. Table. Okey, 0.5. Ni 0.5. Ni 0.5 ni lah bacaan dia. 1.5. Inilah bacaan dia. Sekejap Mama Z nak salin sekejap 0.3085 0.0668. Okey, kita pun masuk dalam ni. 1 tolak 0.3085 tolak 0.0668. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Harap betul. 0.6247. 0.6247. Betul tak? 1 tolak 0.3085. Astaghfirullahaladzim. Mula. Benar dah benar Mama Z ni. Mama Z demam sebenarnya. 0.3085 tolak 0.0668. Biasanya macam itulah bila pelajar yang nak exam, Mama Z yang demam. Mama Z takut. 0.6247. Mama Z takut pelajar ia berani. Siapa yang tak study keberanian pelajar. Mama Z ni habis set soalan kolej lain pergi buat. Takut. Okey, so dah dapat dah jawapan dia 0.6247. Okey. Kalau pelajar nak jawab soalan seterusnya mana tadi? Tu baru Mama Z jawab untuk yang nombor 1 tu. Okey. Kalau pelajar nak jawab nombor 2 nanti, pelajar pergi tengok dekat sebab nombor 2 ni, nombor 2 ni Mama Z cerita sikit. Ni, kenapa Mama Z tak nak cerita sebab nanti kawasannya belah kanan juga. Belah kanan tadi kita dah terbuat yang di sini tadi. Mana yang Mama ni? Kita dah bincang benda yang sama. Ni kat sini kita bincang benda yang sama belah kanan. So nanti kalau Mama Z buat soalan yang kedua ni pun belah kanan juga. Jadi lebih baik pelajar rujuk saja video kolej matrikulasi Perlis. Mama Z dah buat dah. Joint venture JV tu adalah VSLT joint venture. Itu adalah projek pensyarah-pensyarah pakar seluruh Malaysia lah, ada 5 orang. So Mama Z and the gang buat benda tu lah sebagai usaha pensyarah SME untuk bantu pelajar seluruh Malaysia. Okey, itu saja daripada Mama Z. Thank you kerana pinjamkan telinga. Okey, lepas ni tak dengar dah suara Mama Z kecuali dalam video sahaja. So, itu saja. Assalamualaikum. Kalau ada soalan boleh tanya, tak ada soalan. Terima kasih, Abah.